Baik, selamat sejahtera. Salam sejahtera pelajar-pelajar saya. Okey. Hari ini kita masuk unit 2. Okey, tajuknya insan bermoral pilihan hidup. Okey. Kita dah masuk unit 1 dua minggu lepas, iaitu kenali moral. Saya harap semua boleh faham unit 1 sebab hari ini kita masuk unit 2. Tajuk unit 2, insan bermoral pilihan hidup. Kita lihat. Apa yang kita nak belajar dalam unit ini ialah yang pertama, maksud insan bermoral. Apa itu maksudnya insan bermoral? Yang kedua, kita mesti bila tahu apa itu insan bermoral, kita kena tahu juga apa itu ciri-ciri insan bermoral. Selepas tu kita belajar kepentingan menjadi insan moral. Apa kepentingan menjadi insan yang bermoral. Yang keempat, kita juga akan belajar dalam unit ini keperluan menjadi insan bermoral. Kita dah tahu kepentingan, lepas tu kita juga kena tahu kepentingan ataupun keperluan untuk kita menjadi insan yang bermoral. Dan akhir sekali, apa yang kita nak belajar dalam unit ini adalah perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat majmuk. Sebelah kanan ni, kalau kita boleh tengok, ada beberapa nilai. Dalam 18 nilai yang kamu kena tahu, yang kamu kena ingat, nilai unit ini telah memperuntukkan 1, 2, 3, 4, 5 nilai saja yang dipikirkan sesuai, yang dikatakan sesuai, yang dimasukkan dalam unit 2 ini. Tahukah anda maksud insan bermoral? Insan bermoral ialah individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan dalam sesuatu tindakan. Maksud kat sini saya nak terangkan kat sini sikit. Maksudnya, dia ada 3 aspek utama untuk kita jadi orang yang bermoral, insan yang bermoral. Insan tu maksudnya kita lah, manusia. Manusia yang diberikan akal, diberikan fikiran nak jadi orang yang bermoral. Yang pertama berfikiran, yang kedua berperasaan dan yang ketiga mengamalkan perlakuan. Maksudnya kat sini kita kena fikir benda yang baik dan kita ada perasaan ni, marah, geram, sayang, apa lagi perasaan, malu, takut tu, kita kena ada perasaan yang baik-baik dan mengamalkan perlakuan yang baik dalam semua tindakan kita. Nak faham lagi, kita boleh tengok rajah di bawah. Insan bermoral, ciri-ciri insan bermoral. Yang pertama, pemikiran tadi ya. Pemikiran mestilah berfikiran rasional. Yang kedua, tahu membezakan betul atau salah. Maknanya kita dah boleh berfikir benda tu betul ataupun salah. Dan boleh membuat keputusan. Keputusan mestilah fikiran kita, keputusan kita mestilah keputusan yang baik. Kita fikir benda yang baik, keputusan pun kita mesti benda yang baik. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ini adalah pemikiran insan bermoral. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah perasaan. Perasaan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu boleh tengok kat sini ada 6 perasaan yang dipikir dan yang dimasukkan dalam ciri-ciri insan bermoral. Yang pertama, prihatin. Prihatin ni kita kena ada perasaan prihatin kepada insan lain, kepada manusia lain ataupun tak kisahlah manusia ke haiwan ke tumbuhan ke makhluk lain.
Okey. Yang kedua, empathy. Empathy ni maksudnya kita meletakkan diri kita di tempat orang ataupun di tempat benda-benda yang kita rasa simpati. Maksudnya empathy ni lebih kuat, okey, berbanding dengan prihatin. Prihatin ni kita rasa saja. Empathy ni kita masuk ke dalam tempat tersebut. Okey, simpati. Simpati, okey, sama juga dengan prihatin dan empathy. Cuma berbeza, simpati ni kita rasa simpati sahaja di dalam diri kita. Okey. Perasaan gembira juga adalah salah satu perasaan yang baik. Okey, kecewa dan sedih. Okey, kita juga kena ada perasaan sedih. Contohnya kita lihat ada orang miskin, contoh yang tak cukup makanan, tak cukup pakaian, kita rasa sedih. Okey. Ciri yang ketiga adalah perlakuan. Untuk menjadi insan yang moral kena ada perlakuan yang baik. Itu yang pertama, bersikap adil, okey, berperi kemanusiaan, berbudi pekerti, hormat menghormati dan bertindak mengikut undang-undang. Okey, perlakuan ni tak kisahlah ini adalah 5 contoh yang diberi saja. Okey, tak kisah perlakuan apa saja, asalkan perlakuan itu perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik, okey, dikira dalam ciri insan yang bermoral. Okey. Seterusnya kita masuk kepada contoh tingkah laku insan yang bermoral. Okey. Contoh yang pertama, simpati. Bersimpati terhadap mangsa banjir yang kehilangan harta benda. Okey, contohnya di Pahang 2 bulan lepas ke sebulan yang lepas, kan? Okey. Hancur habis, kehilangan harta benda di kawasan yang terlibat dengan banjir. So bila kita melihat, walaupun kita tak pergi ke sana, kita melihat di dalam televisyen sahaja, okey, ataupun di dalam media sosial, kita rasa simpati. Kita rasa aduh sedih rasanya simpati. Okey, itu adalah contoh tingkah laku yang bermoral. Okey, yang kedua, menghormati amalan kepercayaan pelbagai kaum dan etnik. Okey, kita jangan menghina dan kita saling-saling menghormati, okey, kepercayaan dan agama pelbagai kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia. Okey, yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, yang ni lebih dekat dengan diri pelajar. Okey, pelajar mesti mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, kan? Sebab undang-undang yang dibuat adalah untuk mendisiplinkan ataupun menjadikan seorang itu menjadi seorang yang baik. Okey. Yang keempat adalah bersahabat tanpa rasa prasangka dengan rakan yang berlainan agama dan bangsa. Okey, so kita bersahabat mestilah dengan penuh ikhlas. Okey, jangan berprasangka. Prasangka ni maksudnya rasa buruk sangka kepada orang lain. Okey, lebih-lebih lagi kepada agama dan bangsa yang lain. Okey. Seterusnya, yang kelima, contoh sanggup mempertahankan dan menjaga imej negara. Okey, kita kena sayangkan kepada negara kita. Okey. Yang keenam, rajin ke sekolah untuk menimba ilmu. Okey, ini adalah contoh yang diberikan dalam buku teks kamu. Banyak lagi contoh dan saya akan buat latihan. Kamu kena bina contoh sendiri untuk lihat kamu ni faham ke tidak tentang contoh tingkah laku insan bermoral. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan insan bermoral. Okey, kepentingan insan bermoral. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 kepentingan kat sini. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, okey, kepentingan diri. Okey, diri
Okey, yang pertama, hidup lebih tenang dan sejahtera. Siapa yang orang yang baik ni, okey, diri dia sentiasa tenang dan mendapat balasan baik daripada Tuhan. Okey, kita mempunyai kepercayaan Tuhan masing-masing. So kita buat baik, Tuhan akan balas baik. Okey. Buat baik dibalas baik, buat jahat, okey, Tuhan akan balas jahat. Okey, balas buruk maksud saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada keluarga. Okey, insan bermoral ni keluarga dia akan bahagia. Okey, keluarga bahagia sebab semua orang baik-baik kat situ. Okey, seterusnya institusi keluarga yang kukuh. Okey, seterusnya masyarakat. Okey, masyarakat hidup bermuafakat dan harmoni dalam komuniti. Harmoni maksudnya saling-saling tidak bergaduh. Okey, saling bertolak ansur, berbaik-baik. Okey, walaupun mempunyai masyarakat yang mempunyai bangsa dan agama yang berlainan, kan? Masyarakat Malaysia masyarakat yang majmuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada negara. Okey, negaranya kepentingannya adalah tiada pencaburan hak imej negara terpelihara. Okey, bagi alam sekitar pula, kita boleh lihat kat sini, apabila ramai insan yang bermoral, ramai insan yang baik, alam terpelihara dalam dan dipulihkan. Tak adalah orang yang jahat gata-gata pergi tebang pokok, pergi rosakkan hutan dan sebagainya. Okey. Yang kedua, mengelakkan penularan penyakit akibat pencemaran. So, bila orang tak rosakkan alam, Tuhan akan jaga alam dan kita akan mendapat manfaat daripada alam yang tidak tercemar. Okey. Okey, kita boleh baca kat sini, sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri insan yang bermoral, kita hendaklah sentiasa bersikap adil, berkemanusiaan dan bertindak mengikut undang-undang. Dengan ini semua orang akan berasa gembira dan menikmati kehidupan yang sejahtera. Okey. Dia ada renungan kat sini, boleh baca. Jadikan seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu, dibalas dengan buah. Maksudnya kat sini kita mesti jadi orang yang baik. Walaupun ada orang yang jahat, okey, ada orang yang membuat jahat kepada kita, okey, tak apa. Tuhan ada, so Tuhan akan membalas segala kebaikan yang kita telah buat. Okey, tapi kalau kita buat baik, okey, kemungkinan akan dibalas dengan kebaikan. Okey. Okey, itu saja. Okey, kita punya unit 2. Okey, kita dah belajar ciri-ciri, kita dah belajar kepentingan. Okey, untuk latihan, saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Okey, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti yang kamu beli. Okey, saya akan bagi arahan, okey, mana part yang kamu kena buat mengikut unit yang kita pelajari hari ini, iaitu unit 2. Okey, sekian, terima kasih.